Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabataz zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sama-sama meneruskan lagi pembacaan kitab kita Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk Al-Uzlah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan murad dengan mengajar adab itu iaitu mengajar ilmu tariqah dan tasawuf seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyayikh ahli sufi. Yang dimaksudkan dengan adab, dia kata, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Adapun membolehkan kita bergaul dengan orang ramai adalah bertujuan at-ta'dibu wa ta'addubu, iaitu mengajar adab dan belajar akan adab. Apa maksud adab? Maka dikendaki maksud adab itu ialah mengajar ilmu tariqah dan tasawuf, sama ada ia mengajar ataupun belajar ilmu tasawuf, ilmu tariqah. Mula-mula ilmu syariat itu ilmu yang mana syariat ini merupakan syariat ialah disebut sebagai zahir, iaitu mereka yang tidak ada syariat tidak akan sampai kepada tariqah. Contoh yang disebut oleh para alim ulama bagi mereka yang syariat ini seperti hendak mengambil permata di dalam laut. Kalau tak ada laut, macam mana nak ambil permata dalam laut? Laut itu ialah syariat. Tariqah dia ialah naik kapal ataupun sekarang naik bot. Maka permata yang ada dalam laut tu nama dia haqiqah, dinamakan haqiqah, sebagaimana yang disebut di dalam kitab At-Tazkiyah, iaitu di dalam kitab At-Tazkiyah menyebut bahawa laut itu umpama syariat. Kapal yang kita gunakan untuk pergi mencari permata di tengah laut itu dinamakan tariqah. Adapun permata yang kita dapat tu dinamakan haqiqah. Ataupun disebut dalam hadis Nabi SAW, syariat itu ialah Islam. Adapun tariqah itu ialah iman, haqiqah itu ialah ihsan. Adalah ihsan. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah belajar apa? Belajar adab, belajar tariqah, belajar tasawuf. Karena Abu Hafsin radhiyallahu an berkata,
At-tasawwufu kulluhu adabun. Tasawuf itu keseluruhannya adalah adab. Likulli waqtin adabun. Bagi tiap-tiap waktu tu ada adab. Oleh sebab itu dalam Islam tiap waktu ada semayang fardu subuh, ada semayang fardu zuhur, ada semayang fardu asar, ada semayang fardu maghrib, ada semayang fardu isya, ada semayang witir, tahajud. Setiap waktu itu ada adabnya. Kita ada semayang sunat duha. Setiap waktu itu ada zikirnya. Zikir waktu subuh, zikir selepas salat, zikir selepas asar, zikir waktu maghrib, zikir di waktu sebelum tidur. Semua ada adab. Setiap waktu itu ada adab. Bagi orang yang bertasawuf diajarkan adab, iaitu adab macam mana menguruskan masa. Kalau orang ni kata dia tasawuf, masa pun dia tak jaga, maka dia bukan orang tasawuf. Orang yang bertasawuf dia cukup menjaga masa. Kalau dia ni bertasawuf tak jaga masa, mengajar tasawuf tapi janji mengajar selepas maghrib, datang selepas isyak, maka orang yang mengajar tasawuf ni dia tak tasawuf. Masa juga dia tidak boleh jaga. Orang bertasawuf kalau janji selepas maghrib dia akan mengajar di waktu maghrib, dia tidak akan mengajar selepas isyak. Sebab dia bertasawuf, kerana dia cukup menjaga waktu. Itu adalah telah diamanahkan. Kalau amanah itu tidak ditunaikan, maka dia tidak bertasawuf. Ini disebut oleh Imam Abu Hafsin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Luma. Likulli waqtin adabun wa likulli halin adab. Setiap waktu itu ada adab. Jadi waktu maghrib kita beradab dengan waktu maghrib. Bagaimana cara kita nak mendirikan solat, bagaimana kita bersedia nak bertemu dengan Allah, bagaimana cara kita nak menjaga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman kepada Allah satu waktu yang telah ditentukan. Iaitu orang yang beradab ini ialah orang yang mencari awal waktu, iaitu sembahyang berjamaah. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid melainkan di dalam masjid. Maka menunjukkan sembahyang berjamaah adalah merupakan satu tuntutan. Merupakan satu tuntutan kerana berdasarkan hadis itu menunjukkan sembahyang berjamaah. Kalau walaupun sembahyang itu sah di rumah tapi tidak cukup sempurna, kerana dia tidak menjaga adab yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila mendirikan sembahyang, iaitu hendaklah didirikan secara berjamaah. Berjemaah di dalam masjid, bukan berjemaah di rumah, bukan berjemaah tempat dia bersuluk, bukan berjemaah di tempat dia berzikir, tapi berjemaah di dalam masjid sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Ini perlu jaga, dia kata. Ini guru yang mursyid perlu ajar begini. Inilah dinamakan adab. Inilah dinamakan orang sufi. Orang sufi apabila sudah merasakan kebiasaan dalam beradab ini, dia akan rasa seronok menjaga waktu ni. Waktu subuh begini caranya, waktu subuh ini zikirnya, waktu duha ini semayangnya, kemudian apakah amalannya, begitu juga zuhur dan sebagainya, sehingga dia merasakan kelazatan dan keseronokan. Ini dinamakan hal di dalam ilmu tasawuf. Disebut oleh Imam Abu Hafsin menyatakan walikulli halin adabun. Bagi tiap-tiap hal itu ada adabnya. Maka perlu pelihara adab. Itu keadaan hal yang diberikan oleh Allah, hal keseronokan beribadat, hal merasa keseronokan baca Quran, hal yang telah diberikan oleh Allah rasa lazatnya berzikir, begitu. Hal merasa enaknya membaca Quran, hal yang mendapat bila dengar Quran rasa seronok sangat dapat dengar Quran. Kalau tak dengar Quran satu hari macam tak sempurna hal. Maka hal ini perlu ada adab, dijaga supaya jangan tercemar hal yang diberikan oleh Allah, kerana hal ini boleh datang dan boleh pergi.
maka dia jaga adab dengan Allah Ta'ala. Apabila dia menjaga adab yang hal yang diberikan oleh Allah, wa likulli maqamin adabun, maka daripada hal ini akan diberikan oleh Allah kedudukan yang tetap. Contohnya hal dia ialah suka bertaubat, sehingga Allah Ta'ala suka beristighfar, sehingga Allah menetapkan bagi diri, iaitu kedudukan orang yang bertaubat. Tersalah sikit dia taubat, silap sikit dia taubat, rasa kalau tak taubat, rasa tak sempurna hidup dia, rasa macam tak ada apa arti kehidupan. Maka setiap maqam itu ada adab, dan adab ini dipelihara sehingga naik daripada kedudukan satu martabat kepada satu martabat yang lain, daripada bertaubat menjadi orang yang sabar, daripada orang yang sabar menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang ikhlas, dan seterusnya. Inilah adab yang diajar oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi kita bergaul dengan ahli-ahli sufi mengambil manfaat, bukan bergaul dengan ahli sufi kita tak mendapat apa-apa faedah. Apa bergaul dengan ahli sufi lepas zikir dapat makan, itu saja, tak ada apa pun. Dah tu sonok-sonok, sembang-sembang, khalas, tak ada manfaat. Itu bukan ahli sufi. Sufi yang dimaksudkan di sini ya ahli sufi yang dapat memberikan petunjuk kepada kita. Itu boleh bergaul. Sehingga Al-Imam Abu Hafsin menyebut, faman lazima adabal awqat balagha mablagha rijal. Barang siapa melazimi adab menjaga waktu, maka dia akan sampai kedudukan rijal, iaitu kedudukan wali Allah. Allah pilih dah. Kerana dia menjaga adab, setiap hari dia jaga adab di sudut semayang waktu ni, maka Allah berikan kedudukan kepada dia. Memang tak semayang berjemaah ni rasa tak sedap di hati dia, sehinggalah dia meninggal dunia. Maka Allah telah memilih dia ni menjadi rijalullah, di antara tentera-tentera Allah yang mana menunjukkan syiar Islam, iaitu menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dayya'al adaba, barang siapa mensia-siakan adab, fahuwa ba'idun, maka ia jauh daripada Allah. Walaupun dia menyangka ianya hampir dengan Allah, dia rasa dia hampir dengan Allah, tetapi dia tidak menjaga adab. Sama ada adab ia dengan Allah, adab dengan mak apa, adab dengan guru, adab dengan orang, semua adab cara kita macam mana masjid, keluar masjid, masuk tanda, keluar tanda, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali daripada awal, daripada kitab Sirus Salikin. Diajarkan adab makan macam mana, begitu panjang dalam kitab Sirus Salikin adab makan. Diajarkan adab minum, diajarkan adab bersahabat. Nampak ni? Adab bermula daripada terbit matahari sehinggalah adab kita sehingga tenggelam matahari, kemudian daripada tenggelam matahari sehinggalah tidur. Ni daripada awal kitab Sirus Salikin. Barang siapa yang mensia-siakan adab ini, fahuwa ba'idun, ia jauh, min haisu yazunnu qurba, dia jauh walaupun dia menyangka ia hampir pada Allah, sebenarnya hakikatnya dia jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mardudun min haisu yarjul qabul, ianya ditolak, tak diterima oleh Allah walaupun dia mengharapkan Allah menerima amalan. Justru itu menerusi kitab Sirus Salikin, perjalanan bagi orang yang menuju kepada Allah Ta'ala, diajarkan step daripada satu sehingga seterusnya. Kalau ianya menuruti langkah-langkah ini, insya-Allah maka Allah akan anugerahkan kepadanya iaitu mablagha rijal, dan ianya akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menjaga adab. Inilah yang dibolehkan kita bergaul. Tuan Syekh kita menyebut begitu. Dan seterusnya lagi, maka bahawasanya, tafriq dia, maka bahawasanya cabang daripada permasalahan tadi, maka bahawasanya tiada dapat ia mengajar akan ilmu tariqah dan ilmu suluk. Sama dia ilmu suluk, ilmu tariqah, iaitu dan ini dinamakan dan tafsiri, mentafsirkan. Dan ilmu tasawuf itu melainkan dengan bercampur manusia, iaitu afdal daripada bersunyi sendirian. Maka nak dapat ilmu-ilmu ni terpaksa bergaul dengan orang-orang yang saleh dan orang yang mursyid. Apabila bergaul dengan orang-orang yang saleh, mengajarkan kita cara beribadat. Oleh sebab itu tasawuf ini terangkum di dalamnya 3 yang disebut oleh
Amru ibnu Uthman al-Makki rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Luma' menyatakan bahawa at-tasawwufu awwaluhu ilmun. Wah, yang bertasawuf ni peringkat awal mesti ada ilmu. Maka orang nak bertasawuf tak ada ilmu bukan tasawuf nama dia. Masuk tarikat bukan tasawuf. Masuk tarikat bukan tasawuf. Oh, ni tarikat Sazuliyah, ni tarikat Ahmadiyah, ini tarikat macam-macam jenis tarikat. Tarikat adalah satu wasilah sahaja. Dengan zikir itu mudah-mudahan sampai kepada Allah. Tetapi belum tentu dia tasawuf. Belum tentu kalau dia berzikir tapi tidak ada ilmu bagaimana, ilmu apakah dia perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan. Dia tak belajar. Datang zikir-zikir, habis zikir, habis. Tidak ada pun pelajaran bagaimana nak membersihkan hati, bagaimana apakah dia musuh-musuh bagi orang yang menuju kepada Allah ini yang boleh menyebabkan bahawa amalan dia dihapuskan oleh Allah. Ini ilmu. Mesti ada ilmu. Nak pergi menuju kepada Allah ni mesti ada ilmu. Ilmu syariat mesti cukup. Belajar ilmu fiqh, belajar ilmu Quran, semua ni perlu belajar. Jangan mengaji kitab tarikat tetapi ilmu fiqh dipinggirkan, ilmu tajwid langsung tak mau belajar. Ini tak betul. Ini orang yang tertipu. Inilah termasuk golongan yang mereka mengatakan mereka hakikat. Mereka kata mereka tu hakikat. Dia kata hakikat, apa nak semayang kalau Allah dah tentukan aku ni masuk syurga, tak semayang pun masuk syurga. Kalau Allah tentukan aku masuk neraka, dia kata semayang pun masuk neraka. Itu sebab ada golongan-golongan hakikat ni dia tak semayang. Yang penting kita ingat Allah. Kalau kita masuk syurga, masuk syurga. Tak masuk syurga, ya tak masuk syurga. Dia kata tak masuk syurga. Ini hakikat yang sesat. Hakikat yang sesat sehingga berlakunya fitnah dalam agama Allah. Cakap pandai. Golongan hakikat ni cakap pandai tapi habuk. Semayang pun tak ada, apa semua, baca Quran. Kita kata kenapa tak boleh baca Quran? Wah, bukan orang Arab, mana wah tahu baca Quran. Dia kata belak tu. Dia cakap begitu. Kita orang Melayu. Ini semua ajaran kaut belakang ni. Ini semua ajaran kaut. Maka apa itu tasawuf? Cerita tasawuf macam-macam dengan perjalanan asal kejadian manusia. Termasuk di dalam cerita alamul misal, alamul jabarut, alamul lahud, alamul nasud, semua dibahaskan. Semua bahas. Alamul mulki. Tetapi alamul roh, daripada roh sampai keluar alamul misal, alamul zahir, alamul malakut. Ini cerita alam, kita menganggap bahawa itulah tasawuf. Jadi ramai orang ni belajar tentang pembahasan tentang alam. Bermula daripada alam roh, kemudian ditambah pula cerita pula ada mani, ada mazi, ada wadi, ada manikam. Perempuan ni ada manikam pula. Ini satu pertambahan yang telah menusuk di dalam ilmu hakikat. Ianya tidak berlandaskan Quran dan hadis Nabi SAW. Ini jadi rosak. Oleh sebab itu dalam kitab Al-Luma' menyebut ilmu tasawuf awaluhu, peringkat awal mesti ada ilmun, wa awsatuhu amalun. Dia mesti ada amal. Ada ilmu, mesti amal. Kalau dia tak solat, maka dia bukan tasawuf. Kalau tak puasa, bukan tasawuf nama dia. Orang tasawuf mesti beramal. Tidak memada dengan mengaji macam-macam kitab. Semua kita tasawuf belajar. Dia pasal Bidayatul Hidayah. Kemudian mengaji pula kitab. Contohnya mengaji kitab Al-Luma'. Luma' ni tinggi kitab. Kemudian Risalah Al-Qushairiyah. Mengaji kitab masyhur di Malaysia ni lah Al-Hikam Al-Ata'iyah. Al-Hikam Al-Ata'iyah. Yang disudur oleh Syekh Ibnu Atta'illah Sakandari rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Atta'illah Sakandari menyebut Al-Hikam kerana di zaman beliau
ada golongan yang telah menghantam lafaz ataupun nama tasawuf. Dia kata tasawuf ni tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebut ihsan, tak ada tasawuf. Maka Syekh Ibn Atha'illah Sakandari tidak mau berbalah dan berbantah-bantah, tidak memberi apa-apa manfaat. Maka beliau menamakan kitab beliau ni Al-Hikamu Al-Ata'iyah, iaitu kata-kata hikmah Syekh Ibn Atha'illah Sakandari. Ulama kata betul huwa Ibn Atha'illah, beliau adalah anak yang satu, iaitu diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang mana bila kita baca kitab hikam ni, dia ajar pada peringkat awal sehinggalah akhirnya, iaitu bab bermunajat. Hikam Ibn Atha'illah Sakandari penghujungnya dalam bab munajat. Apabila kita menerusi dan menyusuri segala apa yang kata-kata hikmah, penghujung sekali iaitu munajatnya Syekh Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala. Mana matlamat kita hikam ni sampai tahap bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lain melainkan kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, akhiruhu mauhibatun minallahi ta'ala. Bila kita ada ilmu, kemudian kita amal, maka Allah beri pada kita. Wah ni Allah beri begini, wah ni Allah beri begini, wah ni Allah beri begini. Semua tak sama. Ada orang ni dia rasa seronok sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat, Allahu Akbar. Banyak sembahyang sunat dia boleh. Dia mauhibah yang Allah beri pada dia. Ada orang ni dia suka baca Quran. Dia zikir-zikir lain ni dia tak boleh. Kalau zikir pun dia mengantuk, tapi baca Quran boleh. Baca Quran. Ada orang hamba Allah ni kalau baca Quran 4 muka surat dia dah mula mengantuk. Tapi kalau berselawat dia boleh banyak. Ini mauhibah yang Allah berikan. Mauhibah. Itu Allah beri. Setiap orang ni ada Allah berikan. Maka kita dalam berzikir ini memerlukan guru yang mursyid, yang guru ini melihat di mana kecenderungan seorang anak murid. Mungkin anak murid dia cenderung dia kepada selawat, maka dia disuruhkan dia berselawat. Tak boleh kepada anak murid yang tak suka berselawat, disuruh selawat. Barangkali dia suka ialah semayang. Semayang dia seronok. 2 rakaat dia semayang. Dia ajarkan baca ayat pendek-pendek. Ada di antara ulama sufi mengajar semayang sunat ni supaya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allahu Akbar. Contoh. Kemudian masuk ayat yang kedua pula. 2 rakaat habis. Bangun pula Allahu Akbar selepas baca Fatihah, sama ayat yang ketiga. Dia kata seronok pula semayang macam ni. Semayang dia memang cepat, tapi dia banyak rakaat. Dia kata ini kaedah baru ni. Syekh bagi kaedah begitu sebab dia tengok orang ni boleh, sebab dia jenis ligan. Jenis ligan. Maka sesuai bagi dia semayang banyak. Dia pun seronok. Satu hari dia dapat semayang sampai 20 rakaat. Tapi ayat semua pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Allahu samad, Allahu Akbar. Ada para wali sedemikian rupa kerana dia nak banyak sujud pada Allah, sehingga Allah memberikan hal kepada dia. Dia merasakan seronok beribadat. Hari lain pula ditambah pula qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lah sampai dah terlampau seronok pula, halang habislah satu surah. Habis satu surah. Akan datang pula dia baca lagi. Inilah dinamakan guru yang mursyid mengajar dia. Ini guru mursyid. Itulah dia guru mursyid. Bukan senang nak cari guru mursyid. Bukan guru ni dia terus bagi lambak begitu terus. Tak. Maka kalau bagi semua, muntah dia. Dia akan boleh buat, tapi angat-angat tiap ayam. Dia akan jadi angat-angat tiap ayam. Inilah yang disebut oleh Syekh kita, belajar dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Tak boleh mana ijazahkan orang, ini saya ijazahkan semayang sunat, ini saya ijazahkan zikir. Bukan semua orang boleh buat semayang sunat. Oleh sebab itu kaedah asal dalam ilmu zikir ini diberikan ijazah kepada orang-orang tertentu. Hanya zaman sekarang ini yang terdapat.
Golongan-golongan yang suka ijazah secara rambang pada orang. Tak ada zaman dulu. Saya duduk Mesir dulu pun tak ada. Sejak akhir ni suka sanad-sanad. Hari ini penurunan sanad, hari itu ijazah. Zaman saya belajar dulu, Syekh akan berikan bagi orang yang betul-betul nak. Tak sama. Kalau saya dengan Jeffrey mesti tak sama. Sanad ni, apabila seseorang itu sudah selesai habis kalau baca Quran sampai 3 kali khatam baru bagi sanad. Kalau mengaji kitab ni sampai 2-3 kali lah baru bagi sanad. Barangkali masa sampai 4 tahun atau 3 tahun. Kerana menjaga sanad ilmu ini adalah penting supaya ia tidak disia-siakan begitu saja. Sebab ini ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam mana nak dapat seorang ni boleh mendapat ijazah sanad sedangkan baca kitab yang tak baik pun tak boleh? Oh, saya ada sanad Syekh, kata-kata. Baca kitab ni yang tak ada baik, dia tak boleh baca. Layakkah dia memegang sanad? Tak layak. Sebab dia tidak punya ilmu. Ini kena jaga ni, kena jaga. Zaman sekarang ni sikit sanad-sanadnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, at-tasawwuf ay yakuna al-'abdu fi kulli waqtin mashghulan bima huwa aula fil waqti. Apa itu tasawuf? Tasawuf, kata Syekh Amru bin Osman Al-Makki dalam kitab Al-Luma, ay yakuna al-'abdu adalah seorang hamba Allah mashghulan bima huwa aula, sentiasa mengutamakan yang terlebih utama, sibukkan diri benda yang terlebih utama fil waktu, dalam waktu. Ini orang tasawuf. Contoh, kalau kita diamanahkan bekerja, itu amanah. Jangan pula kita pergi sibuk pula waktu orang berhajat dengan kita pergi sembahyang sunat duha 8 rakaat. Nampak macam warak tapi tak betul. Tak betul? Tak betul. Amanah kita iaitu bekerja ketika itu. Orang berhajat dengan kita. Orang kata, mana Ustaz Syukuri? Ustaz Syukuri tak adalah pergi semayang. Pergi semayang. Betul ke tu? Tak betul. Kenapa tak semayang awal? Nampak ni? Pukul 10 dia baru nak semayang. Lama orang tunggu. Betul tak? Tak betul. Dia tidak bertasawuf. Walaupun zikir banyak, walaupun semayang sampai 8 rakaat, tetapi tidak mengambil lebih aula. Kerana menolong orang-orang berhajat itu penting dilaksanakan dengan segera. Barangkali orang ada keperluan yang perlu diselesaikan dengan segera. Yang kita pergi pula semayang nak berzikir lama-lama, itu untuk diri kita. Yang ini kena jaga. Itu sebab ulama tasawuf membahaskan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyariyah, di antara tajuk yang pertama al-waktu. Al-waktu. Waktu ni penting. Gitu. Kita seorang guru yang mengajar, pergi sibuk pergilah semayang duha lama-lama. Kita telah menghabiskan masa lebih kurang setengah jam semayang. Sepatutnya waktu itu kita mengajar anak murid kita. Banyak manfaat. Sampai pula sembang, dan 45 minit habis waktu. Tak amanah dengan waktu. Tak amanah dengan waktu. Nampak macam bagus tapi tak bagus. Tidak menunaikan amanah. Ini sunat. Ini adalah merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ini kena faham dalam bab ni. Begitu. Ini benda sunat, gitu. Contohnya puasa sunat. Kita bertugas, itu adalah amanah, kewajipan kepada kita. Bila kita puasa sunat, udah tu kita pun lembik aja. Lembik. Bila lembik kita mengajar pun tak sungguh-sungguh. Tak betul juga. Tak betul. Yang mana utama? Betul ni sunat. Tapi dengan melakukan benda sunat, kita meninggalkan yang wajib. Jadi kita tak pandai menguruskan waktu. Menguruskan waktu. Ini kena jaga. Oleh sebab itu, perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu dalam kita beramal, supaya Allah memberikan mauhibah. Kenapa kita semayang duha berapa lama dah? Selamanya kita puasa sunat, kita tidak merasakan satu pemberian daripada Allah. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kekhusyukan, kerana cara kita tak betul. Cara kita tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan keempat faedah bercampur dengan manusia itu, iaitu
isti'nas wal inas, yakni menuntut kejinakan dan menunjukkan akan orang. Dan murad dengan menuntut kejinakan, inas ni maknanya anisun. Anis, anis memberi maksud ketenangan. Maksud ketenangan, anis. Wa fil qabri munisa, kita minta Quran ini sebagai satu teman ketenangan di dalam kubur. Allahumma ya Allah, jadikan Quran itu fil qabri munisa, mana yang memberikan ketenangan dan juga teman sejati dalam kubur. Disebut munisa, inas, iaitu menghasilkan kesukaan hati seperti bercampur ia seseorang dengan masyayikh yang melazimkan taqwa, yakni melazimkan takut ke Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat kesukaan hati menolong kepada agamanya. Bila bercampur dengan ulama-ulama yang saleh ini, dia akan jadi seronok, menjadikan kekhusyukan. Bila beribadat khusyuk, Allah berikan ketenangan pada diri, kepada ahli keluarga. Allahu Akbar. Tenang. Anak-anak menjadi anak yang saleh, isteri yang salihah, kerana berkat daripada guru yang mursyid. Guru yang mursyid, dia mengajarkan kita adab. Bukan belajar dengan guru mursyid suruh kita kahwin banyak aja. Sikit-sikit cerita poligami, dia pun poligami lingkup habis. Tak. Kalau dia berpoligami, tunjukkan yang terlebih baik. Bukan kahwin cerai, tapi kahwin yang mendapatkan rahmah, mawaddah warahmah. Begitu. Bukanlah kita menunjukkan benda yang tidak baik. Maka syekh ini menunjuk jalan yang terbaik. Keluarga sebagai keluarga yang salihah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Anak-anak menjadi anak yang salih dan salihah. Orang tengok pun, orang percaya Tok Syekh ni betul. Menjadi contoh dia. Jadi contoh. Oleh sebab itu, Al-Imam Amr bin Uthman Al-Makki menyebut dalam kitab Al-Luma', husnul adabil zahir inwanu husni adabil batin. Baiknya adab zahir ini adalah merupakan alamat kepada baiknya adab batin. Apabila zahir ini kita baik, dari sudut percakapan kita baik, dari sudut perkataan, dari sudut gerak-geri kita baik, dari sudut pakaian kita baik, tutup aurat kita baik, dia memberikan sebagai cermin kepada dalam hati. Kalau kita cakap mengapu, cakap benda tak elok, itu cermin dalam hati tak elok. Dalam hati tak elok. Kalau sama ada tersembunyi tak tersembunyi, orang yang berkawan dengan dia boleh tahu memang bahasanya baik, perwatakannya pun baik, itu menunjukkan dirinya baik. Mana dalil? Syekh berdalilkan sabda Nabi SAW, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu." Ketika mana Nabi SAW melihat seorang tengah semayang, ketika semayang ni dia pegang-pegang janggutnya. Mana waktu zahirnya dia pegang janggut, ataupun sekarang pegang-pegang baju dan sebagainya. Tengah semayang semua gatal. Tengah semayang semua nak dipegang. Kalau tengah semayang zahirnya nampak tak khusyuk, pegang sana pegang sini, menunjukkan batinnya tak khusyuk. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW menerusi sabdanya, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Kalau hatinya itu khusyuk, nescaya anggota badannya akan jadi khusyuk. Jadi inilah sebagai kaedah yang disebut dalam kitab-kitab ini. Sekiranya hati kita ni baik, maka yang keluar daripada mulut juga baik, dan juga segala perbuatan kita juga baik.
Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini amin. Dengan sebab melihat ia akan kelakuan masyayikhnya. Kerana dia tengok tok guru dia ni, dia bagi contoh. Oleh sebab itu carilah guru yang mursyid. Siapakah guru yang mursyid? Syarat guru yang mursyid ini guru yang boleh tunjuk kita. Mursyid ni diambil kalimah arsyada yurshidu irsyad. Fahuwa mursyidun. Guru yang tunjuk kepada kita yang betul. Itu nama guru mursyid. Syaratnya ayyakuna aliman. Mesti guru ni alim. Alim tentang apa? Sesuatu yang para murid ini berhajat kepadanya. Sama ada di sudut ilmu fiqh ataupun ilmu akidah. Dan juga boleh menolak segala syubhat. Ini syarat. Disebut Syekh Aminul Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Aminul Qurdi ini seorang ulama yang alim dan beliau adalah syekh kepada tariqah Naqsyabandiyah. Mengarang Tanwirul Qulub nama kitabnya. Tanwirul Qulub. Syarat pertama ayyakuna aliman bima yahtaju ilaihi al-muridun minal fiqhi wal aqaidi biqadri ma yuzilu syubha allati tu'radu lil murid. Dia boleh menolak segala syubhat. Apa-apa yang diutarakan oleh anak murid dia boleh jawab. Ni layak jadi syekh. Kalau tanya bab fiqh, dia kata ana bab fiqh ni tak ertilah syekh. Kalau dia jawab pun mengapu. Dia jawab pun bila orang tanya ini rukun qauli ke rukun fi'li, dia kata semayang ni semua sama aja, dia kata. Yang penting kita Allahu Akbar. Dia hurai macam-macam. Sebenarnya dia tak erti yang mana rukun qauli, mana fi'li, mana yang qalbi. Dia tak tahu sebenarnya. Mana ta'aruf wa ta'yin pun dia tak tahu. Tak layak jadi tuan syekh. Dia tak tahu bab ilmu fiqh, bab qasad ta'aruf wa ta'yin pun tak boleh. Apatah lagi kalau cerita bab akidah lagilah tak boleh. Dan yang kedua an yakuna arifan bi kamalatil qulub. Mesti tuan syekh ini orang yang tahu tentang apa? Bi kamalatil qulub, iaitu dengan sempurna hati-hati. Macam mana nak ubat hati penyakit, macam mana cara dia. Ini orang bidang dia. Nak azan ya? Allah Akbar, Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, syarat yang kedua bahawa ia seorang yang tahu bikamalatil qulub, mana hati-hati yang betul dah sempurna, dah baik, dah bersih, dia boleh tahu. Wa adabiha, bagaimana nak bersihkan hati ini dengan adab-adabnya, dia tahu step dia. Wa afatin nufus, iaitu bahaya nafsu-nafsu ni dan juga penyakit-penyakit dia boleh urai. Dia boleh urai gitu. Kalau kita tengok dalam Minhajul Talib, Minhajul Abidin, iaitu ada disebut sebagai aqabah, 7 aqabat kan, yang dibahaskan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ini dapat dihuraikan, dapat ditunjukkan kepada anak murid kalau nak menjadi orang yang abid, mengabdikan diri kepada Allah. Inilah metodnya. Kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang terakhir. Dan seterusnya, guru ni di antara adab dia ni jangan terlampau rapat ataupun terlampau banyak duduk bersama anak murid dia, melainkan kadar hajat. Tak boleh pergi naik motor sama naik motor besar, kawan pakai cap, dia pun pakai cap, orang main gitar, dia pun main gitar. Hebat Tuan Syekh, itu bawa sikit, dia kata. Jadi orang punya respect ni kurang, dia tidak menjadi contoh. Orang sekarang, adakah ada di zaman dahulu guru-guru mursyid ni ikut kepada rentak anak murid? Siapa tahu anak murid ni yang ikut rentak tuan guru, ini tuan guru pula ikut rentak anak murid. Itu tak betul. Kita pula ikut rentak dia. Tok guru kepala gondol semua. Tok guru pakai cap, dia pakai cap. Kena kacau. Ini tak tahu adab. Kita guru, orang ni anak murid. Kenapa pula kita pergi terjun pula ikut anak murid? Lama anak murid berjaya tarik tok guru dia, lama guru pun sama lepak. Oleh sebab itu, di antara juga guru yang mursyid yang disebut oleh Syekh bahawa jangan ia tidur bersama dengan anak murid ni dalam keadaan dia pula lebih tidur gitu. Tidur ni kalau guru perlu diasingkan supaya dia ada hormat dengan guru. Nanti orang kata tu guru kita Masya Allah kuat berkeruh, dia kata. Maka satu aib bagi dia. Dan guru ni pula kalau dia tidur, contohnya orang cari, dia kata tok guru tidur, tak nampak pun dia baca doa, nampak dia. Oleh sebab itu, dia sudut mandi, dia sudut tidur, dan jangan ia melunjurkan kaki di hadapan anak murid dia. Ini juga di antara syarat. Maknanya kalau guru ini, ianya mestilah memenuhi syarat-syarat. Kalau disebut oleh Aminul Qurdi, ada 24 syarat. Ada 24 syarat. Kalau ada syarat-syarat ini, maka guru ini bolehlah kita katakan dia boleh memimpin kita jalan yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya lagi kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Bila dilihat kepada masyayikh ahli sufi yang memberi faedah kepada agama, dan seperti ia mendengar akan perkataan masyayikh ahli sufi yang menyukakan hatinya dengan menghikayatkan kelakuan aulia. Selalu cerita kisah wali-wali, sehingga kita pun rasa, oh ya Allah, tak dapat jadi wali macam dia ni.
dapat CP pun jadi. Ini guru yang baik. Cerita tentang wali-wali, menceritakan para wali, orang-orang yang rijal ini adalah lebih baik. Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata dia lebih Imam Abu Hanifah menyatakan aku lebih suka mendengar kisah-kisah wali-wali Allah, orang yang saleh. Dia suka mendengar daripada dia berzikir, kerana dengan dia mendengar kisah-kisah wali ni, lagi rasa seronok dia berzikir, lagi seronok dia beribadat. Kerana bila dia dengar kisah ni, dia tahu ini macam mana cara wali ni beribadat, dia nak cuba beribadat begitu. Oleh sebab itu, baca kitab-kitab lama ni, banyak cerita wali-wali Allah. Terutama jilid yang keempat, lagi banyak cerita wali Allah, cerita tentang siapa wali kutub, siapa wali anjab, wali aqtab, wali ni, dan siapa wali jami', kutub jami', siapa dia kutub ghaus. Kita selalu sebut orang ni kutubul ghaus. Macam mana kita boleh nisbahkan seorang tu kutubul ghaus? Kita buat haul contoh dia, menyambang haul syekh sekian-sekian kutubul ghaus. Macam mana boleh tahu dia kutubul ghaus? Macam mana? Maka Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bahaskan dalam jilid yang keempat kategori para wali Allah. Bukan senang-senang kita nak labelkan seorang ni kutubul ghaus. Dia ada kutubul ghaus jami'. Macam mana dia punya amalan dia, macam mana keadaan masyarakat yang boleh berubah dengan kehadiran dia. Kalau kata di sini ada kutubul ghaus, tapi keliling ramai orang makfid belaka, macam mana? Kutubul ghaus ke? Contoh ni dalam tempat ini, katakan ada kutubul ghaus kena. Ramai orang bersekudukan, orang maksiat, tak ada rasa segan silu, seolah-olah tidak diturunkan rahmat, banyaknya kecurian. Kutubul ghaus, Allah menurunkan rahmat. Sehingga bila kita sampai tempat tu, walaupun kita pejam mata, kita naik kenderaan, kita terasa lain. Ini tempat apa ni Jeffrey? Ini Tengkera Ustaz. Ini lain berkatnya. Betul? Contoh kalau kita pergi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita rasa? Macam mana kita rasa? Berbeza kalau kita pergi tempat lain. Ini menunjukkan bahawa Allah menurunkan rahmat. Dinamakan kutubul ghaus. Ciri-ciri kutubul ghaus, sehingga masyarakat menjadi berubah dengan kehadiran Tuan Syekh ni. Tak payah cakap banyak, tengok Tuan Syekh, orang jadi boleh berubah gitu. Contohnya perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat nampak Tuan Syekh, tersipu-sipu walaupun dia tak kenal. Dia rasa lain macam. Tapi perempuan-perempuan sekarang ni kalau tengok kita, lagi tunjuk kat kita, kita ni bukan wali ghaus, bukan kutubul ghaus. Panjang lagi cerita tentang wali, dibahaskan dalam jilid yang keempat dalam kitab Sayrus Salikin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebab dalam jilid yang keempat ni, masa di Pondok Lanai tu, tidak semua ustaz yang boleh mengajar jilid keempat. Sebab jilid keempat dia payah sikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sama balik kita. Dan orang-orang yang soleh yang dahulu-dahulu, bukan cerita bila ceramah, cerita Michael berkata, sebut nama-nama orang putih, Allah, ceritakan nama-nama ulama-ulama yang saleh. Ini pakar motivasi, cerita semua falsafah barat. Inilah teori, seolah-olah tidak ada orang Islam. Maka oleh sebab itu, tazkirah ataupun motivasi ini tidak memberi apa kesan. Sekarang seronok share kat orang je. Post sana, share kat kawan, orang pun tengok, tak ada apa pun. Kenapa? Dia bukan daripada ahlillah. Kalau dia daripada ahlillah, orang yang kita ceritakan falsafah dia ni ialah orang wali Allah.
Bila Syekh contohnya Abu Lais Samarqandi, kita dengar pun Tanbihul Ghafilin, walaupun sepatah kita pakai sampai sekarang. Syekh Ibn Athaillah Sakandari contohnya, nama-nama wali Allah ni, bila kita tengok, oh Allah, dia masuk dalam hati sebab dia ahlillah. Kalau sebut John berkata, tak ada apalah, Wati John ada John, dia tak ada akan masuk dalam hati. Sedap berbicara tapi tak masuk dalam hati, kerana dia bukan ahlillah. Ini ulama utamakan kisah-kisah orang yang soleh dan menghikayatkan perkataan awliya dan orang-orang yang soleh. Perlu diceritakan gitu. Cerita contohnya wali Ibrahim Adham. Ibrahim Adham contohnya mengajarkan kita cara bersahabat. Bila dia bersahabat, sahabat dia nak berpisah dengan dia, sahabat kata, entah ni ada tak tengok aku ni ada benda yang tak elok? Cuba cerita kat Ana. Apa Ibrahim Adham cakap? Ibrahim Adham kata, ya akhi, lam ara fika aiban. Wahai saudaraku, aku tak nampak aib bagi kamu. La anni la hastuka bi aini widat. Sebab aku pandang kepada engkau bahawa aku sayang dan suka berkawan dengan kamu. Kalau aku cakap aib nanti kan, ada orang bila sebut tak semua dia suka, menyebabkan lepas tu jadi renggang. Apa dia cakap? Kalau kau nak tahu aib kamu, fasal ghairi an aibika. Tanya kepada orang lain tentang aib kamu. Wal takun harisan ala najati akhika mimma tarahu. Sebab dia kata, aku bersungguh-sungguh nak memastikan hubungan ini baik dan dapat sama-sama kita ni menjadi sahabat yang terbaik menuju ke jalan Allah. Apabila kita tak jaga persahabatan di sudut percakapan, mula-mula kita rapat, sampai satu tahap kita langsung bercakaran, langsung tak ada dah. Dulu sama-sama mengaji Masjid Tengkira, sekarang tak ada dah. Nombor handphone pun terus blok habis kan. Kenapa? Kerana tak jaga persahabatan. Maka kata-kata hikmah seperti Syekh Ibrahim Adham, kita ambil panduan supaya kita boleh menjaga persahabatan kita sampai satu tahap kalau kita cakap dia pun boleh terima. Begitu. Ini ada sohbah ni. Ini Syekh kena ajar begitu. Dan seterusnya lagi dalam kitab kita ni, maka yang demikian itu membukakan hati, iaitu tiada terkaya orang yang ahlus suluk pada setengah waktunya daripada berjinak-jinak dengan manusia yang soleh-soleh itu. Maka dia berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu sebab kita adab berkawan. Kita kawan dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, masalul akhawaini mislul yadain. Perumpamaan dua kawan seperti dua tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra. Yang satu basuh sini, yang satu basuh sini. Saling tolong menolong. Ini ukhuwah. Kalau kita bersahabat, carilah sahabat begitu. Dia boleh tolong kita jalan yang baik, dia bersihkan kita dan kita juga sama juga membersih untuk dia. Maka diumpamakan seperti tangan. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Dalam Hilyatul Awliya. Sama balik kita kata. Dan kerana inilah, kerana ini mana? Kerana inilah daripada yang dibahaskan tadi, bercampur dengan manusia tujuan untuk menjinakkan hati supaya tunduk pada Allah. Apa disebut oleh Imam Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
fala yastaghnil mu'tazilu idzan an rafiqin yasta'nisu ista'nasa yasta'nisu bimusyahadatihi wa muhadatsatihi fil yaumi wal lailati sa'atan ay fi sa'atan falyajtahid fi talabi man la yufsidu fi sa'atihi tilka sa'ira sa'atihi faqad qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya, artinya maka tiada terkaya orang yang menjauhi daripada manusia itu. Mana orang yang i'tizal, uzlah daripada manusia ini, dia kata, iaitu pada ketika itu daripada taulan yang menjinakkan daripada hadir melihat akan dia, yakni menyukakan hatinya. Mana fala yastaghni mu'tazil izan an raqiqin, iaitu orang yang menjauhkan dari manusia itu pada ketika itu daripada taulan yang menjinakkan daripada hadir melihat akan dia, yakni menyukakan hatinya dengan melihat akan dia itu, dan berkhabar dengan itu di dalam sehari dan semalam itu sekira-kira 1 saat, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh ijtihad yang memilih dalam menuntut taulan itu akan seorang yang soleh. Jadi orang yang beruzlah tidak dapat mengelakkan daripada mempunyai seorang teman. Maka orang yang beriktizal, beruzlah ini, dia kena ada juga teman yang mana dengan melihatkan dan berbual dengan dia pada siang dan malam, walaupun sesaat, yang boleh menggalakkan dia. Oleh sebab itu, bila dia beruzlah, siapa teman dia? Syekh itu dipandu oleh tuan syekh. Kalau dia bergaul dengan manusia, maka carilah kawan yang membawa kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, Al-mar'u, seseorang itu ala dini khalilih, mengikut agama dia, kawan dia. Kalau kawan ni mat motor, dia jadi mat motor. Kalau kawan ni kita beli kereta, kawan dengan orang yang suka kejap tukar rim, kejap apa semua, kita pun samanya, kita akan jadi sama. Oleh sebab itu, kalau kita kawan yang suka ke masjid, dia ke masjid lah. Kalau kawan dengan kawan suka mancing, dia mancing lah. Daripada tak pandai mancing, jadi pandai. Ustaz cepat habis mengajar, mancing. Bila ustaz belajar mancing, ada jemaah ajak mancing, dah. Mana ustaz? Allah, tak sempat lah, dia kata. Ni mancing. Dia jadi orang mancing. Dah dia jadi ketagih mancing. Orang rumah pun jadi bising. Mancing lagi. Sana lagi. Tak ada orang rumah. Jadi, kerana kawan dengan orang mancing, dia suka mancing. Memang lumrah manusia. Kalau suka main golf, dia akan jadi main golf. Nampak ni? Oleh sebab itu, Nabi SAW guidekan kita atau pandukan kita, al-mar'u ala dini khalilih. Kalau kita kawan dengan orang suka ngaji Quran, kita suka ngaji Quran. Kawan dengan orang suka menuntut ilmu, dia akan jadi suka menuntut ilmu. Ini panduan yang disebut oleh Nabi SAW. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh ijtihad, yang memilih dalam menuntut taulan, yang menuntut kawan itu akan seorang yang saleh, yang tiada membinasakan dalam saat itu atas beberapa saat yang lain, supaya setiap waktu manfaat. Kerana apa? Kerana ada disebut oleh Nabi SAW, maka sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, bermula seorang manusia itu atas agama sahabatnya dan kekasihnya. Berdasarkan kepada
sahabat dia dan kekasih dia. Maka pilihlah kawan yang baik. Pilihlah kawan yang terbaik, kawan yang mengajakkan kita ke jalan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kawan yang baik ini disebut oleh ulama, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'al an suhbatihi. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, persahabatan kita ini akan ditanya oleh Allah. Hal aqama fiha haqqallah, adakah ia telah menunaikan hak Allah ataupun sia-siakan hak Allah. Jadi kalau ramai kita punya kawan, lagi banyak Allah tanya, adakah kita telah menunaikan hak Allah ataupun kita mensia-siakan hak Allah. Maka kalau kita pilih kawan yang baik, kita boleh jawab depan Allah, aku tunaikan hak Allah. Tapi kalau kita contohnya kawan dengan orang yang tak baik, maka kita telah banyak mensia-siakan yang telah diperdukan oleh Allah. Allahu Akbar. Banyak kita tak boleh jawab nanti di hadapan Allah gitu. Di antara adab kita nak berkawan ni, biar kawan yang mana bila kita berkawan, kawan yang sentiasa memberi salam. Bukan selalu bagi hello ataupun salam. Contohnya, salam tidak memberi manfaat. Dalam handphone kita salam, tak ada dalam sunnah Nabi salam. Assalamualaikum, salam tak ada. Itu perkara yang diada-adakan zaman sekarang. Dimulakan dengan salam dan bermusafahah wa halawatal lisan, manis mulutnya bila bercakap. Ni kawan baik. Sunnah ni pun sekarang dah orang tak berani nak buat dah. Kerana apa? Kerana takut COVID-19. Idza tasafahal muslimani, dua orang Islam apabila bertemu dia bersalam, lam tufarriq akuffahuma, tidak bercerai tapak tangan keduanya, hatta yughfara lahuma, melainkan diampun oleh Allah dosa. Sekarang ni dah nak salam pun takut kan. Gitu. Tak dapatlah la yughfar, takkan dapat diampun, habis dah jadi kurang. Doa Allah angkatkan cepatlah. Dan seterusnya, hendaklah kita bergaul dengan kawan ini dengan akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minin, sesempurna orang beriman itu imanan, dari sudut imannya, ahsanuhum khuluqa, akhlaknya baik, akhlak baik. Maka berdasarkan hadis itu ulama tasawuf menyebut, martafa'a man irtafa'a bi kasratis salatin wala saumin, tidak diangkatkan martabat oleh Allah seseorang itu dengan sebab semayang banyak, dengan sebab puasa banyak, dengan sebab bermujahadah banyak, melainkan dengan akhlak yang baik. Walaupun semayang banyak, walaupun puasa banyak, tapi akhlak hodoh, Allah tak angkat martabat dia. Allah tak angkatkan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ini wali Allah, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, arba'un, 4 perkara ni, tarfa'ul abda ila a'lad darajat. 4 perkara ini mengangkatkan hamba Allah itu kepada setinggi-tinggi darajat. Wa in qalla amaluhu, sekalipun amalannya sedikit. Wa ilmuhu, sekalipun ilmunya sikit je ilmu dia. Yang pertama, al-hilmu, sifat lemah lembut. Hilm, al-hilmu. Allah, kita kata Tuan Syekh tu Allah lembutnya, lemah lembut dia, bercakap apa semua. Wat-tawadhu, yang kedua, tawadhu, seorang yang tawadhu, rendah diri. Was-sakha'u, seorang yang pemurah, seorang yang apa? Pemurah. Yang keempat, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Apabila
Nah, ada 4 perkara ini, maka ia mengangkatkan kedudukan hamba Allah itu tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Manakala imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, di antara 4 ini, Imam Syafi'i menyebut bab tawadu'. At-tawadu'u min akhlaqil kiram. Orang yang humble, orang tawadu' ini adalah akhlak orang yang baik, orang yang mulia. Wat-takabburu, ada pun orang yang takabur, min akhlaqil li'am, adalah akhlak orang yang keji. Akhlak orang yang keji. Setinggi-tinggi kedudukan ialah orang yang tawaduk, rendah diri kepada Allah. Bila dia rendah diri kepada Allah, dia berakhlak dengan orang pun dengan akhlak yang baik. Inilah disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatma'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.